واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فلهم الملائكة المقربين وافتح علينا عوراتك وعلينا أسرارنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ سلطان العفو في الدار مسكن dan dan satu yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala itu, yaitu tentu salah satu daripada membuatkan apa-apa mungkin. Tiada lawannya. Atau tentu meninggalkan dia, tiada membuatnya. Artinya salah satu daripada keduanya dengan tentu. Dengan ditilik kepada dirinya, tiada dengan i'tibar ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradatnya. Maka bahwasanya wajib. Dan satu yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala. Ini bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga daripada bahagian yang ketiga artinya perkara yang ketiga yang bersangkutan dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada tiga hukum tiga hukum akal yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita maklum bahawasanya yang bersangkutan dengan ketuhanan Allah Ta'ala itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus. Ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil atas Allah, dan ada yang harus bagi Allah. Maka dua perkara ialah yang wajib bagi Allah kita dah habis, dan perkara yang mustahil di atas Allah kita dah lepas juga. Maka tinggal ada satu lagi ialah bahagian perkara yang harus bagi Allah tilik kepada akal. Dengan itulah katanya, dan satu yang harus pada akal, dan satu-satu perkara, dan satu-satu perkara, yang mana satu perkara ini ialah perkara yang harus, dan satu ialah satu perkara, yang mana satu perkara ini ialah perkara yang harus. Harus ini harus pada akal, bukan harus pada syarak, bukan harus pada adat, bukan harus pada akal. Satu perkara yang ialah harus pada akal ini harus bagi Allah. Tak tilik kepada harus bagi Rasul, tak tilik kepada lain. Yang harus pada akal bagi Allah saja. Tak tilik pada Rasul lah. Jadi maknanya bahagian yang ketiga, perkara yang ketiga ialah perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah daripada perkara yang wajib kita mengetahui serta i'tiqad. Ialah iaitu tentu. Tentu salah satu. Tentu mana-mana satu. Tentu salah satu daripada salah satu tu daripada dua perkara. Tentu salah satu daripada
salah satu daripada membuat, yakni salah satu daripada dua perkara. Salah satu daripada dua perkara. Mana dia dua perkara? Satunya membuatkan apa-apa mungkin, tiada lawan. Satu lagi pulanya, yang keduanya ialah tentu meninggalkan dia. Tentu meninggalkan dia. Kan mungkin. Apa makna meninggalkan dia? Apa makna meninggalkan dia? Tafsir, tiada membuatnya. Tiada membuatnya itu tafsir makna meninggalkan dia. Tiada membuatnya, tafsir makna meninggalkan dia. Tiada membuatnya tu tafsir makna meninggalkan dia. Jadi dua perkara ialah satunya membuatkan mungkin. Satunya membuatkan mungkin. Keduanya meninggalkan dia. Maksud dengan kata meninggal tu mana tak buatkan mungkin. Maknanya dua perkara ialah buat mungkin dan tak buat mungkin. Itu dua perkara. Dua perkara. Dua perkara ialah satunya membuatkan mungkin, satu laginya meninggalkan dia. Maknanya tak membuat. Jadi maknanya buat dan tak buat. Pendek-pendeknya buat mungkin dan tak buat mungkin. Habis di situ dia dua perkara. Maka kita tilik dua perkara ni dulu. Buat mungkin, tak buat mungkin. Maka dua-dua perkara ini kita adukan di antara dua ini. Biar dulu, harus apa dia tu kita tinggal dulu. Tengok perkataan buat mungkin, meninggalkan dia. Mana tak buat mungkin. Buat mungkin dan tak buat mungkin, dua perkara ini adalah berlawanan. Adalah berlawanan. Buat melawani tak buat. Tak buat melawani buat. Macam gerak dan diam. Sama dengan kata gerak dan diam. Maka dua perkara membuatkan mungkin, tak buat mungkin adalah dua perkara yang berlawanan. Adalah berdua perkara, ialah dua-dua ini ialah dua perkara yang berlawanan. Seperti kata gerak dan diam. Sebab gerak tu tak diam, diam tu tak bergerak. Buat mungkin, lawannya tak buat mungkin. Di sini dulu, kita tilik di sini dulu. Masalah harus tak harus tu, harus wajib mustahil, kita biar dulu. Kita biarkan dulu. Jadi, dengan sebab buatkan mungkin dan tak buatkan mungkin adalah perkara yang berlawanan satu dan satu lagi. Seperti gerak dan diam. Maka apabila katanya dua perkara ini, dua benda yang berlawanan, nak tanyanya, dia apabila ada dua benda yang berlawanan, kaedahnya apabila ada dua benda yang berlawanan seperti gerak dan diam. Maka apabila ada jadinya begitu, maka
kalau dalam ilmu mantik dia panggil mani'atul jam'i wal khuluwi. Mani'atul jam'i wal khuluwi. Tertegah berimpun dan tertegah sunyi. Tertegah beripun dan tertegah sunyi. Nak beripun tak boleh, nak sunyi pun tak boleh. Nak beripun kedua-dua, macam gerak dan diamlah pada kita pada masa yang sama pada satu benda. Pada satu benda pada jam yang sama pada masa yang sama, nak beripun, gerak dan diam, boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab mustahil berhimpun dua benda yang berlawanan di suatu benda pada masa yang sama. Maka kalau begitu, berhimpun buatkan mungkin dan tak buat tu berhimpun kedua-dua ialah mustahil. Membuatkan suatu mungkin dan tak buatkan suatu mungkin. Berhimpun kedua-dua, buat dan tak buat di satu mungkin pada masa yang sama, maka itu adalah mustahil. Itu masalah berhimpun. Maknanya kalau gerak dan diam tu maknanya berlaku gerak dan diam pada suatu benda pada jam yang sama, itu mustahil. Itu tilik kepada masalah berlaku ada kedua-dua. Mustahil. Itulah katanya mani'atul jam'i. Menegahkan himpun. Mani'atul jam'i. Artinya man'ul jam'i. Menegahkan himpun. Dan satu laginya man'ul khuluwi. Tegah sunyi. Tegah sunyi maknanya tak boleh sunyi daripada kedua-dua. Seperti gerak dan diam, tak ada kedua-dua, mustahil. Tak ada kedua-dua. Tak ada gerak, tak ada diam. Mustahil juga. Beripun kedua-dua pun mustahil juga. Tak, maknanya beripun sama-sama ada, mustahil juga. Sama-sama kosong, sama-sama sunyi, tak ada gerak, tak ada diam, itu pun mustahil juga. Kalau begitu maknanya tak boleh kosong, tak boleh beripun. Maknanya tak boleh kosong, tak boleh sunyi, tak boleh beripun. Maka kalau begitu maknanya wajib ada mana-mana satu daripada kedua dengan secara tak tentu. Wajib ada mana-mana satu daripada kedua itu dengan secara tak tentu. Tengok. Maknanya kita wajib kena ada. Ilmu ada bergerak, ilmu ada diam. Dengan secara tak tentu tu maknanya kita tak boleh lepas daripada ada bergerak atau ada diam. Kalau nak banding satu laginya, lelaki dan perempuan. Manusia, kalau kita nak katanya di seorang manusia, tak boleh beripun man'ul jam'i wal khuluwi juga, lelaki dan perempuan. Di seorang manusia, nak katanya bukan lelaki, bukan perempuan, boleh ke tidak? Tak boleh. Di seorang manusia, seorang.
di seorang manusia, nak kata dia pun lelaki, dia pun perempuan, beri pun kedua, tak boleh juga. Tak boleh kata dia lelaki, dia perempuan. Tak boleh sebab manusia emang lelaki, emang perempuan. Kemudian sunyi daripada kedua, boleh ke tidak? Orang itu bukan perempuan, bukan lelaki. Sunyi, tak boleh juga. Maknanya mestilah manusia ini lelaki atau perempuan. Wajib. Habis itu, di mana kata tepat harusnya? Di mana tepat harusnya? Jadi, ulang sekali lagi, maknanya gerak dan diam sama juga lelaki dan perempuan, nisbah bagi manusia, nisbah bagi seorang manusia. Jadi, kalau tilik kepada mustahil, mustahil sunyi daripada keduanya. Mustahil juga berhimpun kedua-duanya. Begitu. Mustahil berhimpun kedua-duanya. Mustahil juga sunyi daripada kedua-duanya. Maknanya wajiblah ada mana-mana satu dengan secara tak tentu. Wajib ada mana-mana satu dengan secara tak tentu. Itu wajib. Dengan maknanya wajib macam mana? Maknanya kalau gerak dan diam tu tak boleh lepas. Tak gerak, diam. Tak diam, gerak. Di mana tempat harusnya? Tempat harus tu berlaku bergerak. Jadi maknanya tentu bergerak atau tentu diam. Di situ dah tempat harusnya. Tentu bergerak, tidak diam. Tentu diam, tidak bergerak. Itu yang harusnya. Tentu bergerak. Jadi kalau nak cakapnya, pilih bergerak, pilih ambil bergerak. Tinggal diam, harus. Pilih ambil diam, tinggal bergerak. Itu yang harusnya. Tempat wajib di mana? Wajib tu maknanya, tak dengan maknanya wajib ada mana-mana satu dengan secara tak tentu. Dengan secara tak tentu, ada mana-mana satu dengan secara tak tentu, itulah wajib. Ada mana-mana satu dengan secara tentu, itulah harus. Sekali lagi, bagi jelas, ambil sebelah balik mustahil dulu. Mustahil ada kedua, mustahil sunyi kedua. Itu mustahil. Sunyi, tapi pada benda yang satu, pada masa yang sama. Ingat, begitulah. Sunyi daripada kedua, berhimpun kedua. Berhimpun kedua-dua, mustahil. Ada kedua-dua, apa dia? Berhimpun maknanya ada kedua-dua, berhimpunlah maknanya. Ada kedua-dua makna berhimpun, mustahil. Sunyi, mustahil. Sunyi kedua-dua, mustahil. Kedua-dua itu sunyi, mustahil. Kedua-dua itu berhimpun, mustahil juga. Kedua-dua itu berhimpun, mustahil. Kedua-dua itu sunyi pun mustahil juga. Itu mustahil. Wajib ada mana-mana satu. Wajib ialah wajib ada mana-mana satu daripada kedua dengan secara tak tentu. Wajib ada mana-mana satu daripada kedua itu dengan secara tak tentu. Dengan secara tak tentu. Wajib. Dengan mana tak boleh lepas lah.
Itu wajib. Harus, tepat jadi harus di mana? Ada mana-mana satu dengan secara tentu. Ada mana-mana satu dengan secara tentu. Sekarang kita bergerak. Tentu balik bergerak, tak diam. Sekarang kita tentu dengan diam, tak bergerak. Itu harus. Ada mana-mana satu dengan secara tentu, harus. Ada mana-mana satu dengan secara tak tentu, wajib. Itulah huraian tentang dua benda yang berlawanan. Dua benda yang berlawanan, setiap-tiap dua benda yang berlawanan, begitulah kita huraian dianya. Gerak dan diam, lelaki dan perempuan, ganap, gasar. Pada bilangan, kalau manusia, seorang manusia itu lelaki, perempuan, begitulah. Maka di sini sama juga. Membuatkan mungkin, tak buat mungkin. Jadi maknanya kosong, sunyi daripada kedua, mustahil. Beri pun kedua pun mustahil. Berlaku mana-mana satu daripada kedua dengan secara tak tentu, wajib. Berlaku mana-mana satu dengan secara tentu adalah harus. Maka apabila kita dah jelas di situ, agaknya fahamlah di sini. Tengok, kita ulang balik. Dan satu yang harus pada akal bagi Allah Ta'ala itu, iaitu tentu. Kenapa dia kata tentu? Sebab tadi kan, kalau dengan secara tak tentu, itu wajib. Dengan secara tak tentu, itu wajib. Dengan secara, yang harus mana? Ada mana-mana satu dengan secara tentu. Itulah harus. Pasal tu dia kata, iaitu yang harus bagi Allah Ta'ala. Iaitu yang harus bagi Allah Ta'ala itu. Tentu. Agaknya faham kenapa dia kata tentu? Kenapa dia kata tentu? Agaknya kita dah faham. Kenapa? Tentu salah satu. Salah satu daripada dua perkara. Kan? Salah satu daripada dua perkara. Mana dia dua perkara? Satunya membuat, yang keduanya meninggal. Tentu salah satu daripada membuatkan apa-apa mungkin. Tentu sebelah balik buat. Tiada lawannya, lawan membuat. Apa lawan dia? Tak buat. Tiada lawan. Macam tentu bergerak, tidaklah lawan bagi bergerak. Tentu lelaki, tidaklah lawannya, lawan lelaki ialah perempuan. Sebab kata tentu. Tentu, macam kata tentu lelaki, taklah perempuannya. Tentu bergerak, taklah diam. Taklah lawan gerak tu ialah diam. Begitu. Tentu salah satu daripada membuatkan apa-apa mungkin, tiada lawannya. Atau tentu meninggalkan dia kan mungkin. Apa maksud dengan kata meninggalkan dia? Tiada membuatnya. Apa maknanya? Artinya, arti tentu membuatkan mungkin atau meninggalkan dia. Artinya, arti tentu salah satu daripada membuat mungkin. Ini tafsir. Tafsir mana tentu salah satu. Artinya,
salah satu daripada keduanya. Keduanya ialah membuat dan meninggal. Yani artinya salah satu daripada keduanya membuat dan meninggal. Salah satu tu hal. Hakka dan salah satu tu dengan tentu, dengan secara tentu. Dengan secara tentu. Kalau dengan secara tak tentu, wajib. Dengan secara tentu. Dia kalau tanya kenapa boleh jadi, kenapa tentu tu jadi harus? Kenapa tentu jadi harus? Tak tentu tu wajib. Macam ni. Apabila kita pergi kat kedai nak beli selai baju masalah. Apabila kita pergi kat kedai jualan baju sebab kita nak pakai baju raya masalah. Biasanya orang kita beli baju raya satu pasang saja. Ambil adat. Adatnya orang kita beli satu pasang saja. Kemudian apabila kita nak pakai baju raya, kita pergi kepada kedai baju, kedai jualan baju, maka kalau kita kiranya tak beli, boleh tak? Tak beli, tak boleh. Mesti kena beli. Mesti kena beli. Tu mesti itulah seolah kata wajibnya. Tak beli baju, tak beraya. Tak beli baju, tak beraya pula. Mesti kena beli. Tapi nak beli, mesti kena beli. Tapi kalau kata mesti kena beli, beli yang mana? Itu belum tentu. Datang kata mesti kena beli. Kalau tidak, tak beraya. Itu mana? Tilik mesti kena beli tu, maknanya dengan secara tak tentu. Apabila kita kata saya mesti kena beli baju raya. Tapi apabila kita masuk kat kedai tu, tentu yang ini. Itu harus. Itu harus. Masuk dalam kedai, baju berpuluh-puluh, beratus-ratus pasangan. Kita pun pilih. Okey, tanya. Nak yang mana? Itu boleh, ini boleh dia katanya. Itu pun boleh, ini pun boleh. Maka kita menentu dengan ini pasangan ini. Kita menentu dengan yang ni. Maka itu harus. Jadi mana sebanyak-banyak tu tentu yang ini. Kita pilih nak menentu dan setuju dengan yang ini. Itu yang harusnya. Jangan balik tangan kosong. Begitu. Jadi salah katanya, kalau nak banding satu laginya, sekarang kita sangat dahaga. Kita sangat dahaga. Maka apabila kita sangat dahaga itu, maka kawan kita akad dua cawan. Akad dua cawan air minuman. Satu yang sejuk, satu lagi yang suam. Maka tilik kepada kena ambil, mesti ambil mana-mana satu. Itu wajib. Kalau tidak, dahagalah kitanya. Mesti kena ambil. Kau mesti minum air ini. Kau mesti minum. Kata mesti, itulah wajib. Kau mesti minum air ini sebab kau sekarangnya dahaga. Tapi apabila ada dua cawan tu, kita tanya dia, saya nak yang mana, pilih ambil lah. Nak menentu yang mana, ikut suka lah. Kita suka kepada air sejuk. Masalah tu menentu kepada sejuk, tinggal yang suam. Begitulah. Kita tentu dengan air yang sejuk, kita tinggal lawannya ialah yang suam. Itu menentu, itu harus.
Tapi kalau nak ambil yang suam, mesti tinggal yang sejuk. Begitu. Sebab tu jadi maknanya menentu dengan secara pilih ambil mana-mana satu dengan secara tentu adalah harus. Nah. Sekali lagi artinya satu daripada keduanya membuat dan meninggal dengan tentu, dengan secara tentu. Habis di situ. Itulah harus. Jadi maknanya membuatkan mungkin adalah harus. Tak buatkan mungkin adalah harus. Tapi jangan beri pun lah. Tapi jangan beri pun. Kalau tu jadi mustahil. Jangan dak kedua, itu pun mustahil. Ada mana-mana satu sebab boleh jadi tak kalau kita katanya buat pun dak, tinggal pun dak, tak boleh jadi. Mesti kena ada mana-mana satu. Mesti kena ada membuatkan tak membuat. Membuat dan tak membuat tu mesti kena ada mana-mana satu dengan secara tak tentu. Itu wajib. Maka membuat apabila Allah Ta'ala tentu membuat. Maka harus. Tentu membuat tu harus. Tentu tinggal itu pun harus. Habis di situ. Kemudian katanya dengan ditilik kepada dirinya, diri mungkin. Dengan ditilik ini. Yani dengan ditilik ini harus bagi Allah membuatkan mungkin atau meninggalkan dia dengan ditilik. Kita tafsir begitu. Dengan ditilik, yani harus bagi Allah. Kita tulis begitu ya. Dengan ditilik, yani harus bagi Allah membuatkan mungkin atau meninggalkan dia dengan ditilik. Maknanya harus bagi Allah Ta'ala membuatkan mungkin dan meninggalkan dia itu dengan ditilik kepada dirinya, diri mungkin. Dengan ditilik kepada dirinya, diri mungkin. Tilik pada diri benda mungkin. Kenapa begitu? Sebab kita tilik kepada diri mungkin. Mungkin ni apa dia? Dengan ditilik kepada dirinya, diri mungkin. Tafsir sikit. Dengan tilik kepada dirinya, yakni dengan ditilik kepada hakikatnya, hakikat mungkin. Dengan tilik kepada dirinya, diri mungkin. Ini tilik dengan ditilik kepada hakikatnya, hakikat mungkin. Apa dia hakikat mungkin? Benda yang terima, ada dan tiada. Apa hakikat mungkin? Ialah benda yang terima, ada, terima, tiada. Maka mungkin ini ialah perkara yang terima ada. Kalau terima ada, Tuhan nak buat bagi ada? Boleh. Boleh buat bagi ada sebab dia terima ada. Mungkin terima tak ada juga. Mungkin benda yang terima tak ada juga. Kalau Tuhan tak buat, sepatutlah dengan dia. Sebab dia kalau tak buat, tak ada. Mungkin terima tak ada. Terima juga tak ada. Tu mana katanya dengan ditilik kepada dirinya, diri mungkin. Dengan ditilik kepada hakikat mungkin. Sebab mungkin benda yang terima ada. Terima ada, maknanya boleh dibuat. Boleh dibuat. Mungkin ini benda yang terima tiada. Boleh tak buat. Sebab kalau tak buat dia tak ada. Pasal tu kata harusnya membuat dan tak buat. Sebab mungkin apa dia? Benda yang terima ada, terima tiada. Benda baru, benda yang terima ada, terima tiada. Terimalah kalau nak buat pun. Terimalah kalau tak nak buat pun. Sebab kalau buat, ya ada.
maka mungkin terima ada. Kalau tak buat, dia tak ada, maka mungkin terima juga tak ada dia. Begitu. Itu mana katanya dengan ditilik kepada dirinya, diri mungkin. Jadi buatkan mungkin harus. Tak buatkan mungkin harus. Tilik ke mana? Tilik kepada diri mungkin. Tilik kepada hakikat mungkin. Begitu. Tiada dengan i'tibar. I'tibar ditilik mana sama. Tiada dengan i'tibar, tiada dengan ditilik ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradat. Kata harus membuatkan mungkin, harus tak buatkan mungkin itu, jangan tilik kepada ta'alluq ilmu Allah. Jangan tilik kepada ta'alluq iradat Allah. Sebab kalau kita tilik kepada ta'alluq ilmu Allah, kalau Tuhan tahu sedia kala ta'alluq ilmu Allah Ta'ala, ta'alluq ilmu makna apa? Tahu. Apa makna ta'alluq ilmu? Tahu. Kalau Tuhan tahu, kalau benda ini Tuhan tahu, Allah tahu, dah tahu sedia kala kata benda ini ada, mestinya buat. Mesti buat. Benda ini Allah Ta'ala tahu sedia kala dah bahwasanya tak akan ada. Benda suatu mungkin, seperti anak orang bongsu, anak orang mandul, adik bagi si bongsu, abang bagi anak sulung. Kita katanya mungkin anak bagi orang mandul mungkin, tapi Allah Ta'ala tahu sedia kala kata orang ni tidak dapat anak, maka mustahil lah Tuhan nak buat bagi dia. Wajib tak ada pula. Sebab tu dia kata jangan tilik kepada ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradat. Apa makna ta'alluq iradat? Apa makna ta'alluq iradat? Menentu. Jangan tilik kepada ketentuan iradat. Kalau tilik kepada ketentuan iradat, Allah menentu nak bagi ada, mesti buat, wajib buat. Kalau tilik kepada ketentuan iradat, Allah Ta'ala menentu tak bagi ada, tak boleh nak buat. Mesti kena tinggal buat. Begitu. Maka bahawasanya, tafriq pada kata dengan tiada dengan i'tibar ta'alluq ilmu dan ta'alluq iradat. Maka bahawasanya membuat atau meninggal. Maka bahawasanya membuat atau meninggal wajib. Hukumnya wajib, yakni pada akal. Wajib, membuat tu wajib. Kalau Tuhan tahu sedia kala katanya benda mungkin ini akan ada, wajib buat. Wajib meninggal kalau Tuhan tahu katanya tak akan ada, wajib tinggal, wajib tak buat. Maknanya mustahil lah buat. Begitu. Begitu juga masalah tilik kepada ta'alluq iradat. Kalau ta'alluq iradat Allah Ta'ala menentukan ada suatu mungkin, wajib membuat. Kalau tidak, tak luluh kandak pulanya. Kalau suatu mungkin Allah kandak tak bagi ada. Kalau suatu mungkin Allah Ta'ala kandak tak bagi ada, maka wajib meninggal, mustahil buat. Begitu. Begitu juga kalau ilmu tadi, dia tahu kata mungkin, suatu mungkin itu akan diadakan, akan ada pada masa depan. Maka wajib buatlah supaya ada. Wajib membuat supaya ada. Kalau tidaknya jadi jahil pula, Allah jahil murakab. Dia tahu kata ada, pada benda tu tak dibuat, tak dibuat sangat ada. Begitu. Maka jadi maknanya harus membuat dan meninggal tu tilik kepada diri hakikat mungkin, semata-mata hakikat mungkin. Jangan tilik pada ilmu Allah, ta'alluq ilmu Allah, jangan tilik kepada ta'alluq iradat Allah. Kalau tilik kepada dua ta'alluq ilmu, ta'alluq iradat ini akan jadi wajib, bukan jadi harus.
Hmm. Sama juga. Kita katanya suatu mungkin. Harus ada, harus tiada. Tilik pada diri mungkin. Jangan tilik kepada kehendak Allah. Kalau kehendak Allah nak bagi ada, wajib ada. Kalau tilik kepada ta'aluk iradat Allah tak bagi ada, maka tak boleh nak ada, mustahil ada. Begitu. Jadi mungkin harus ada, harus tiada kan. Mungkin harus ada, harus tiada. Tilik kepada diri mungkin semata-mata di hakikat mungkin. Jangan tilik pada kehendak Allah. Kalau kehendak Allah nak bagi ada, wajib ada, mustahil tak ada. Kalau kehendak Allah nak bagi tak ada, mustahil ada, wajib tak ada. Begitu. Maka iaitu wajib. Maka bahawasanya, apa dia? Membuat dan meninggal, membuat atau meninggal tu wajib. Tetapi aridi, wajib membuat mungkin. Wajib meninggalkan buat, itu wajib aridi. Habis di situ. Kemudian katanya, adapun salah satu dengan ketiadaan tentu, yang tadi. Wajib, apa dia? Ada mana-mana satu dengan secara tak tentu. Ada mana-mana satu dengan secara tak tentu, apa dia? Wajib. Di sini dia katanya, adapun salah satu daripada, adapun salah satu daripada membuat dan meninggal itulah. Adapun salah satu, yakni salah satu daripada membuat dan meninggalkan dia. Adapun salah satu daripada membuat dan meninggal. Salah satu dengan ketiadaan tentu. Dengan ketiadaan tentu, kita kata dengan secara tak tentu. Dengan secara tak tentu. Dengan ketiadaan tentu, dengan secara tak tentu, maka iaitu wajib. Maklum ya? Itu wajib. Sebab apa? Sebab kalau tidak, mana kosong. Sebab kita ingatkan dah balik katanya, setiap-tiap dua benda yang berlawanan, tak boleh beri pun, tak boleh sunyi. Tak boleh beri pun, tak boleh sunyi. Dan berhimpun keduanya, dan berhimpun keduanya, kalau bergerak mana ada bergerak dan ada diam. Berhimpun mana berlaku kedua-dua, ada kedua-dua. Dan berhimpun kedua-dua, dan berhimpun keduanya membuat dan meninggal. Dan berhimpun keduanya membuat dan meninggal. Apa mana? Macam seperti katanya, berlaku bergerak dan berlaku diam pada suatu benda pada jam yang sama. Membuat beripun dengan meninggal. Membuat pun dia ambil, meninggal pun dia ambil. Beripun kedua-dua. Beripun dan berhimpun kedua-duanya. Beripun gerak dan diam kalau nak banding. Beripun lelaki perempuan di atas seorang manusia. Beripun lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan pada seorang manusia. Satu lagi. Dan ketiadaan keduanya, yang ni katanya sunyi. Dan ketiadaan keduanya, gerak pun tidak, gerak pun tak, diam pun tak, laki pun tak, perempuan pun tidak, laki pun bukan, perempuan pun bukan, maka keduanya, maka keduanya, maka kedua-duanya, baca begitu ya. Maka kedua-duanya, mana?
berhimpun dan ketiadaan, berhimpun kedua dan ketiadaan kedua. Maka kedua-duanya itu mana? Berhimpun keduanya dan ketiadaan keduanya. Mustahil. Tak gerak, tak diam, mustahil. Beri pun gerak dan diam pun mustahil. Itulah. Itu maknanya dan berhimpun kedua-duanya. Ini katanya apa dia? Al-jam'i. Dan ketiadaan, ini khulwi, kosong. Maka kedua-duanya itu mustahil. Gitu. Itulah huraiannya, lebih kurangnya begitulah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Akhir pada katanya dan dalil harus itu bahwasanya Allahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum